daripada zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada syariat Nabi Isa alaihi mussalatu wassalam, semua harta rampasan perang haram diambil dan dibahagikan. Saya ulang sekali lagi, daripada syariat Nabi Adam AS sampailah syariat Nabi Isa alaihi mussalatu wassalam, kalau tentera Islam perang tempur dengan tentera musuh, dapat harta rampasan perang daripada milik harta musuh, orang Islam tak boleh ambil satu sen pun. Habis tu dapat kat siapa? Ada dua benda yang Allah buat. Satu, Allah suruh Nabi tu kumpulkan harta rampasan perang tu, kumpul kat padang luas. Allah turunkan api atau kilat daripada langit. Allah turunkan api, kena ke harta rampasan perang tu, hancur, bagi rosak. Maknanya tak ada langsung, tinggal abu je. Yang kedua, dijadikan ia sebagai harta milik negara, bukan individu. Bukan individu, tetapi melainkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mansuhkan hukum tu, Allah bagikan khusus kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilikinya. Sebab tu Nabi ada sebut dalam hadis, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan pada umat Nabi dan Nabi-Nabi yang terdahulu. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i min qabli. Yang pertama, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan semua permukaan bumi ini boleh salat bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi dulu nak salat kena pergi tempat salat, tak pergi tempat salat tak boleh salat. Tak boleh salat. Maknanya kalau masuk masa PKP, kalau ikut syariat Nabi dulu, kena juga datang masjid. Semayang kat rumah tak sah, kecuali dia jadikan rumah dia tu Baitullah. Kena renovate lah, bubur kubah, buat mihrab, kan? Dia kena jadikan rumah dia tu sebagai masjid, baru sah semayangnya di masjid. Senang ke susah? Susah. Ini kita pergi jalan mana ke, ada surau tak ada surau, bentang sejadah, tengok tempat bersih, kita boleh semayang. Yang kedua, disebutkan Allah memberikan pada umat Nabi SAW yang disebutkan sebagai al-ghanaim, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi umatku harta-harta rampasan perang. Bagi perang, dapat harta rampasan perang, masing-masing dapat bahagian-bahagian masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang umat Nabi SAW dapat lagi? Yang umat Nabi SAW dapat adalah nusirtu biru'bi masirata syahrin. Allah beri kepada pihak musuh takut kepada umat Nabi SAW selama berbulan-bulan. Sebab tu ibu-ibu sekalian, cuba kita tengok kenapa dekat barat, walaupun jumlah umat Islam itu minoriti, bukan majoriti, tapi kenapa pihak-pihak berkuasa mereka seringkali menyebarkan maklumat-maklumat yang tak benar tentang Islam, yang untuk mewujudkan orang kata satu agenda Islamofobia, nak bagi orang fobia dengan Islam. Padahal umat Islam bukan umat yang majoriti. Maknanya Allah campakkan dalam hati setiap orang-orang yang tidak Islam ni, mereka sentiasa rasa takut kepada orang Islam. Takut. Sama ada takut kekuatan umat Islam bila mereka ikut ajaran Islam, atau takut kepada orang Islam apabila mereka bersaudara atau bersatu. Maka itu perasaan yang Allah campakkan ke dalam hati-hati mereka. Itu kelebihan ada pada umat Nabi SAW saja, tak ada kat umat Nabi lain. Tengok kat Palestin, orang Palestin baling pakai batu, dia mana ada senapang. Kalau ada pun terhad lah. Sedangkan
Israel dia ada semua alat-alat canggih perang. Kalau dia berani pasal apa nak pakai jet, pakailah kereta kebal masuk secara darat, dia takut. Ya. Walaupun dari sudut materialnya mereka itu jauh lebih hebat. Tapi perasaan dalam tu yang Allah Ta'ala berikan dan campakkan dalam hati mereka. Yang keempat, Allah berikan kepada umat Nabi SAW itu adalah Lailatul Qadar. Yang Allah tak beri kepada umat Nabi-Nabi yang silam. Ya. Yang kelima, yang terakhir, Allah berikan kepada umat Nabi SAW syafa'ah. Nabi kata syafa'ati yaumal qiyamah. Mereka semua di kalangan umatku dapat syafaat aku pada hari kiamat. Yang mana umat Nabi lain tak dapat jaminan syafaat. Setengah riwayat ditambah ada 6, iaitu diberikan kepada umatku Al-Kautsar. Apa dia Al-Kautsar? Iaitu telaga. Umat Nabi lain tak boleh minum telaga Kautsar walaupun masuk syurga. Bayangkan, umat Nabi SAW belum masuk syurga dah dapat minum Kautsar, dan Kautsar itu kata Nabi adalah mata air yang berada di syurga yang tertinggi, yakni Firdaus sahaja. Sebelum masuk dah boleh minum, dah masuk memang sakan minum. Ya, dia pulun minum betul. Ya. Okey, baik. So ada berapa? Ada 6.